Assalamualaikum, selamat datang ke SR TV. So, okey. Sekarang ni kita menuju ke perlawanan yang seterusnya, tapi ini adalah perlawanan untuk Piala FA di mana seperti mana tahu ini adalah perlawanan timbal balik dan kita akan menentang Bunga Raya FC di mana perlawanan timbal balik ni akan berlangsung di Stadium Likas guys. Jadi ianya kick off akan bermula pada esok hari 13 hari bulan pada jam 7.30 malam ni sekali lagi di Stadium Likas. So aku mulakan dulu dengan info untuk pembelian tiket, di mana tiket fizikal dan juga online boleh dibeli, di mana tiket fizikal akan start dijual pada esok hari jam 11 pagi, yang akan bermula 11 pagi, iaitu harganya berbeza lah, grandstand 25, scoreboard 10 dan juga all fortress 10. Anda juga boleh membuat pembelian di tickethotline.com.my. So terpulang kepada anda lah untuk bagaimana anda membuat pembelian anda. So itu adalah info sedikit untuk cara pembelian tiket. Jadi untuk video kali ini aku ingin berkongsi dengan anda mengenai persediaan Sabah FC untuk perlawanan sekali lagi timbal balik menentang Bunga Raya FC ni. Di mana pada perlawanan pertama kita sudah menang selesa sebanyak 6 gol berbalas kosong. So basically tidak ada apa-apa tekanan lah untuk Sabah FC bagi perlawanan ni dan aku rasa pun kita akan melalui perlawanan ini dengan cukup mudah. Di sinilah nanti ada di ruang komentar di bawah mengatakan jangan pandang rendah tim-tim lain macam tu. Lepas tu bila aku cakap nanti lawan JDT sukar, jangan pandang rendah terhadap Sabah FC. Begitu. Tapi apapun itu terpulang kepada anda lah. Cuma aku ingin memberitahu pattern komen yang biasa aku baca di ruang komentar SRTV ni. So sekali lagi, untuk aku mengatakan tidak ada pressure untuk kita mengharungi perlawanan ini dikarenakan lagi ini adalah perlawanan home untuk Sabah FC dengan keselesaan margin gol sebanyak 6. Lebih kurang macam tu. So itu adalah antara satu benda yang ingin aku katakan untuk peluang Sabah FC. Dan satu lagi benda yang aku ceritakan di sini adalah perkongsian daripada Daily Express. Macam biasa Daily Express ni dia menyediakan satu ruang untuk James Wong bercerita mengenai Sabah FC. Aku ada baca minggu lepas, tapi bila aku cari balik news tu aku tak jumpa pasal aku mau share kamu tajuk dia. So since tiada, aku cuma bercerita dengan anda lah. Tajuk dia ialah perlukah dia bukan perlukah, dia macam James Wong dia mau squad Sabah FC ni buat rotation. Lebih kurang begitu. So adakah anda merasakan benda ni patut dilakukan oleh Sabah FC untuk memberi peluang kepada pemain-pemain sub kita yang jarang mendapat minit permainan dan finally mendapat full time mungkin 90 minit bagi perlawanan ni? Itu adalah benda yang ingin aku bincangkan di video ni dan aku ingin mendengar pendapat anda. Tapi sebelum tu aku ingin mengutarakan dulu pendapat aku, berkongsi dengan kamu. Again, ini adalah pendapat aku sahaja. Tidak semestinya betul, tidak semestinya anda perlu bersetuju dengan pendapat aku. Tapi aku mengandaikan di sini sekiranya kita melakukan benda sedemikian ianya seolah-olah macam kejap Sabah FC. Kalau aku mau tengok Sabah punya last match. Aku ingin bercerita mengenai cuti ataupun tidak ada perlawanan di antara sebelum menuju perlawanan ni dan juga selepas perlawanan tu nanti. Itu yang aku ingin berceritakan. Kerana last perlawanan kita adalah 29 hari bulan. Lepas tu esok pada 13 hari bulan adalah finally perlawanan kita. Itu pun perlawanan yang di luar daripada Liga Super dan bukan menentang tim yang mempunyai reputasi yang baik atau intensiti yang tinggi. Dan seterusnya pada 21 hari bulan kita akan menentang JDT. So ianya daripada Sabah ke Sabah menentang Melaka ke Bunga Raya, satu gap yang besar. Even dari Bunga Raya ke JDT pun adalah merupakan satu gap yang cukup besar. So adakah rotation logik untuk dilakukan pada perlawanan ni? Dan sekali lagi pendapat aku ianya bagi aku sebaik-baiknya tidak ada rotation yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh coach JP kita. Aku mengharapkan perlawanan ni kita masih akan menggunakan starting 11 terbaik kita
dalam menempuh perlawanan timbal balik untuk menentang Bunga Raya ni, walaupun kita sekarang ni berada di kedudukan yang selesa, sekali lagi advantage 6 gol di Stadium Likas nanti. Kerana bagi aku di sini yang paling penting adalah keserasian untuk pemain ni masih perlu dicari, masih perlu minit permainan game untuk mereka beraksi bersama-sama untuk menyesuaikan diri lagi. Dua faktor di sini, satu lagi adalah penggunaan taktikal yang cukup berbeza daripada 3 musim sebelum ni, dan satunya adalah barisan pemain pada main position pun cukup berbeza, dan of course JP lah selaku head coach kita Sabah FC. So basically aku cakap 2, tapi sebenarnya aku perhatikan untuk 3 benda di sinilah. Dan sekiranya menurunkan pemain-pemain yang second squad untuk Sabah FC, ianya akan memberi masa yang lama lagi, masa mereka berehat yang cukup lama lagi. Yang aku risaukan nanti sewaktu menentang JDT, timbul pula nanti isu-isu alasan-alasan tidak ada match fitness, tidak ada match sharpness, benda-benda macam tu. So that is why aku rasa cukup penting untuk kita menurunkan kesebelasan terbaik untuk menentang Bunga Raya ni. Walaupun advantage milik kita, kerana aku lebih memerhatikan match fitness, match sharpness dan juga keserasian pemain kita ni perlu diberikan masa, perlu diberikan peluang, perlu diberikan match sekali lagi sebelum menentang JDT. Walaupun aku merasakan JDT ni tidak mempunyai peluang yang cukup bagus lah untuk kita memenangi perlawanan tersebut, tapi at least aku mau melihat perlawanan seperti mana mereka macam menentang Negeri Sembilan tempoh hari. Lebih kurang macam tu lah, menentang Negeri Sembilan tu cukup menarik perlawanan tu, dan ianya boleh macam bilang orang diguna pakai. Maksud aku diguna pakai tu macam ada peluang sudah sekarang ni, nampak sudah peluang ni yang JDT ni sebenarnya boleh digugat dia punya kedudukan di tangga pertama ni sekiranya kesemua benda yang aku mention tadi tu boleh didapat lebih awal. Itu yang ingin aku cuba katakan di sinilah. So aku bukan tidak menghormati pendapat James Wong, tapi aku lebih memerhatikan benda tu ke arah situlah. Cuma apa yang dikatakan oleh James Wong tu dalam akhbar tu adalah tajuk saja, kerana Daily Express ni kalau kamu mau baca semua artikel penuh tersebut ianya berbayar lah, dan aku tidak subscribe Daily Express tu. So basically aku tidak baca habis, so aku cuma menganggarkan lah apa yang dikongsikan oleh James Wong. Jadi okay guys, itu adalah perkongsian yang aku boleh berikan kepada anda sebelum bermulanya 90 minit perlawanan ni, dan aku mempersoalkan sama ada adakah keinginan James Wong untuk melihat Sabah FC membuat rotation, memberikan peluang kepada pemain tersebut, perkara yang wajar dilakukan oleh JP dan juga skuad Sabah FC, di mana aku telah menyatakan ini tidak perlu dilakukan oleh kerana reason-reason yang aku sentuh sebentar tadi lah. Mungkin 1-2 pemain boleh lah, tapi kalau kesemua pemain ditukar, aku rasa itu adalah tidak wajar untuk dilakukan. Dan sekali lagi untuk perlawanan ni kita akan berjaya. Kita memang bagi aku confirm sudah lah, memang kita akan melangkah ke pusingan yang seterusnya, di mana kemungkinan besar kita akan jumpa KL City ataupun Kelantan kalau aku dah siap terpulang pada 2 tim tersebut lah. Okay guys, jadi bagaimana pula pendapat anda untuk perlawanan ni? Ianya lebih bukan kepada prediction anda, prediction result untuk perlawanan ni, tapi ianya lebih menanyakan adakah kita perlu rotate skuad kita ni bagi menempuh Bunga Raya nanti. Letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.